أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك الحمد لله وشكر لله. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita, memberikan kelangsungan hidup bagi kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasalah dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam kalangan orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi limpah kurnianya kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Atha'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini, yang disambung kupasannya ialah kalam hikmat yang ke-237, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha', min tamamin ni'mati 'alaika an yarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yutghika. Setengah, yakni sebahagian dari kesempurnaan nikmat Allah kepadamu, jika Allah memberi rezeki yang cukup dan menahan daripadamu apa yang dapat menyesatkan kamu. Jadi Syekh Ibn Atha' mengisi kalam hikmat yang ke-237 ini nak menyatakan kesempurnaan nikmat yang dikurniakan kepada manusia. Di sini dinyatakan dua perkara yang merupakan sebahagian daripada kesempurnaan nikmat yang dikurniakan. Pertama sekali, iaitu Allah Ta'ala mengurniakan kepada seseorang apa yang mencukupkan bagi dirinya. Dan yang kedua, Allah Ta'ala menghalang daripada seseorang itu daripada sesuatu yang akan menjadikan dia rosak, menyimpang, tersesat dan sebagainya. Inilah antara dua perkara yang merupakan kesempurnaan, antara kesempurnaan nikmat kurniaan Allah Ta'ala kepada seseorang itu. Baik yang pertama ini, yaitu Allah Ta'ala mengurniakan kepadamu apa yang mencukupkan engkau. Sudah dijelaskan sebahagiannya pada kuliah yang lalu bahawa kecukupan itu adalah bersifat relatif, bergantung kepada seseorang, dia tidak tetap. Dan dia kita boleh lihat dari dua segi, dari dua sudut. Jadi pertama sekali dari aspek zahir, cukup dari aspek zahir. Yang kedua, cukup dari aspek batin. Dua-dua ini memenuhi pengertian cukup apa yang dimaksudkan tadi. Baik, sebelum itu kita lihat dalam hadis Nabi. Berkenaan dengan perkara ini, Nabi SAW ada bersabda, wa khairul rizki ma yakfi. Sebaik-baik rezeki, yakni kurniaan Allah Ta'ala itu ialah yang sifatnya mencukupi. Jadi sekarang macam mana kita nak ukur cukup tak cukup ni? Jumlah berapa cukup? Jadi macam mana kita nak ukur? Apa pedoman kita nak mengukur kecukupan ini?
Maka sebab itu kita kena tengok dua aspek. Aspek zahir dan aspek batin. Aspek zahirnya mencukupi ini adalah bergantung kepada keadaan masing-masing. Keperluan seseorang tidak sama. Kadar yang diperlukan itu tidak sama. Bergantung kepada kehidupan masing-masing. Ada orang kehidupan sebatang kara, dia tak ada keluarga, tak ada tanggungan. Maka tak banyaklah keperluan dia tu. Maka kadar yang tertentu mencukupi bagi dirinya. Ada orang mungkin keluarganya besar, anaknya ramai. Maka sudah tentu memerlukan lebih banyak berbanding dengan orang yang seorang batas batang kara tadi tu. Ada orang keluarganya lebih besar lagi, berpoligami lagi, beranak ramai lagi, maka sudah tentu keperluannya lebih besar lagi. Ada orang keperluannya lebih besar lagi, dia ada dijaga anak-anak yatim dan sebagainya, maka besar lagi keperluan dia tu untuk memenuhi keperluan dia tu. Jadi dari aspek zahirnya tu tidak ada ukuran yang tetap, bergantung kepada keperluan dia, keperluan masing-masing. Ada orang sikit, ada orang banyak lagi, ada orang banyak lagi. Yang penting cukup memenuhi keperluan dia. Macam kita, apa keperluan kita? Makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Dan kalau berkeluarga, ada rezeki tambahan lah untuk menyara keluarga, anak isteri dan sebagainya. Itu keperluan kita. Kadang-kadang sakit sekali, perlukan kepada ubat-ubatan. Jadi aspek zahir keperluan ni, apa yang kita perlukan tu cukup. Kita nak makan, ada makanan. Kita perlukan minuman, ada minuman, boleh. Kita perlukan, waktu kita sakit, perlukan kepada pengobatan, adalah sumber-sumbernya yang kita boleh selesaikan masalah. Itu aspek zahir, cukup. Jadi ukuran banyak mana, 1,000, 2,000, 3,000, itu bukan ukurannya. Bergantung kepada individu. Baik. Jadi antara kesempurnaan Allah Ta'ala ni, kurniaannya, kita kena tengok dari aspek ini. Bahawa apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita itu memang memenuhi keperluan kita. Itu antara kesempurnaannya dari aspek zahir. Adapun dari aspek batin, ini lain sikit. Dari aspek batin ni, keperluannya tu, memenuhi keperluan itu bergantung kepada kondisi jiwa dan hati seseorang. Bila seseorang itu memiliki sifat qanaah, maka dia akan merasa cukup dengan apa saja. Banyak pun cukup, sikit pun cukup. Tapi bila seseorang itu dilanda, dibala, saya guna istilah dibala, kerana ini satu kecelakaan, dibala dengan sifat tamak, dengan sifat rakus, maka banyak mana pun tidak akan cukup lah. Jadi di aspek batin ini, kecukupan itu adalah jiwa yang murni, jiwa yang bersifat qanaah. Maka dia akan merasa cukup dengan apa saja. Banyak cukup, sikit cukup, ada cukup, tak ada pun cukup. Jadi kalau kita gabungkan dua ini, iaitu kesempurnaan Allah dalam bab ini, iaitu apabila Allah Ta'ala mengurniakan kepada seseorang sesuatu yang mencukupkan dirinya dari aspek zahir dan batin, mencukupi. Itulah kesempurnaan nikmat Allah. Jadi di sini kita boleh lihat berlakunya keadaan-keadaan yang mana tidak mencukupi. Kadang-kadang keluarganya kecil, sederhana, tapi nafsunya besar. Nafsunya besar, tak pernah cukup-cukup. Padahal ikut pada saiz keluarganya itu, jumlah tertentu sudah memadai. Tapi kerana pengaruh jiwa yang rosak menyebabkan kemauan nafsu yang tinggi, akhir sekali tidak pernah cukup. Dan ini mencelakakan. Maka sebab itu Nabi menjelaskan, Syekh Ibn Atta' nak menjelaskan ini sesuai dengan apa yang saya sebut dalam hadis Nabi, hadis tadi. Wa khairul rizki ma yakfi, sebaik-baik rezeki itu ialah yang mencukupi. Banyak pun alhamdulillah, aspek keperluan zahir melebihi keperluan batin pun rasa senang. Andai kata saya sekali tak cukup, tapi memenuhi keperluan,
Tak cukup lah nak bermewah, tapi cukup nak makan, cukup nak minum, tapi hati tetap merasa cukup. Ini nikmat yang besar. Maka kata Syekh Ibn Atta, bahawa antara kesempurnaan nikmat itu, iaitu Allah Ta'ala kurnia kepadamu itu apa yang mencukupkan dirimu zahir dan batin. Keperluan zahir kita pun dipenuhi, aspek batin pun sentiasa merasa cukup. Ada orang dipenuhi aspek zahir dia tu, keperluan zahir dia dipenuhi, tapi batin tak pernah cukup. Ini masih belum mencapai kesempurnaan kurniaan tadi. Yang kedua, kata Syekh Ibn Atta, iaitu Allah Ta'ala menghalang dirimu daripada sesuatu yang dengannya engkau akan terjumus dalam kejahatan, keburukan, engkau akan terpesong, engkau akan tersesat. Maka Allah Ta'ala halang dirimu itu. Ada orang kadang-kadang berbeza-beza ragam manusia. Ada orang tengah dia susah, mungkin dia stabil sikit. Dia susah, dia ingat sikit lah semayang bang ni. Tapi bila dia sedang, kadang-kadang dia babah. Dia babah dah sekarang, dia terbabah. Ada orang terbalik, tengah dia senang, okey, tapi tengah dia susah, hilang pedomang, hilang punca. Berbeza-beza keadaan manusia. Jadi yang dikatakan di sini, yang kedua ini termasuk kesempurnaan kurniaan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala menghalang dirimu daripada apa jua bentuk yang dengannya kau akan terbabas, kau akan terpesong. Dan berbeza-beza lah, tak sama. Ada orang dia terpesong, tengah dia senang, tengah dia kaya. Tengah dia susah tu, nampak kat sejik ni, nampak kat suai, nampak kat sejik. Tengah senang, tak nampak rupa. Nampak tak nampak, bila susah semula. Susah semula baru nampak semula. Kadang-kadang. Jadi kesempurnaan nikmat Allah Ta'ala kepada seseorang itu dihalang daripada sesuatu yang boleh menjerumuskan dia. Kalau seseorang itu dengan kekayaan dia terjerumus dalam kejahatan, maka dihalang di situ. Dan sekiranya seseorang itu terjerumus dalam keburukan kerana kesusahan, ada orang macam tu, pada waktu senang okey, stabil, tapi bila susah hampir-hampir tergadai agamanya, hampir-hampir. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, kadal fakru an yakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan orang kufur, tergadai agamanya. Kalau tak tergadai 1% pun, sebagian agamanya itu tak terlaksana, terabai, bahkan boleh menyebabkan bertukar agama pun boleh jadi. Kan masalah kemiskinan. Sebab tu kemiskinan ini, dari segi ini, perkara yang buruk. Jangan pandang miskin ini baik, buruk. Bila buruk, dari segi syaraknya, kita kena basmikan. Sejauh mana berjaya, itu bukan urusan kita. Tapi tugas kita, kewajipan kita, membasmikannya. Sekadar yang kita boleh. Kau boleh, biar kosong, biar kosong. Tapi kalau tidak berhasil, itu bukan bahagian kita lagi. Nak beritahu, antara tugasan kita, antara tugasan kita dengan realiti dan kenyataan dan takdir ilahi. Jangan kacau bahagian takdir tu. Ni kita dok kacau bahagian tu. Mana ada tak dok miskin. Itu jangan kacau, itu bahagian bukan bahagian kita. Bahagianmu apa? Usaha jangan sampai berlaku itu. Itu bahagian kita. Bahagian takdir, ketetapan dia memang tetap akan ada. Itu jangan kacau bahagian dia. Kena beza. Mana bertaklif syarak bahagian kita, mana bahagian takdirnya itu. Jangan kacau situ. Jadi ada orang rosok kerana kesusahan, rosok kerana kemiskinan. Berapa ramai orang yang tukar agamanya kerana ini. Berapa ramai orang kadang-kadang menjadi hilang punca, hilang pedoman, lalu terbabit melakukan keburukan dan kejahatan kerana ini, kerana kesusahan, kerana kemiskinan. Orang menjadi perompok, menjadi pencuri, jadi penyamun, penjual diri dan macam-macam. Berapa ramai. Jadi kata Syekh Ibn Atta, antara kesempurnaan nikmat Allah kepadamu itu ialah dihalang daripada sesuatu yang dengannya engkau akan tergelincir, engkau akan terbabas. Sekiranya seseorang itu akan jadi terhalang, terbabah dengan kekayaan, maka dihalang, tak jadi kaya. Sekiranya dengan kesusahan dia akan terbabas, maka dijadikan, diubah keadaan itu menjadi orang yang berpendapat baik dan sebagainya. Itulah antara sebahagian daripada kesempurnaan nikmat Allah yang dikurniakan kepada seseorang itu.
Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Innal insana la yata ar-ra'ahu istaghna. Suratul Alaq ayat 6 hingga 7. Artinya, sesungguhnya manusia itu pasti melampaui batas tersebut jika merasa diri kaya tidak berhajat. Jadi didatangkan di sini suatu ayat yang nak dikaitkan dengan kalam hikmat ini, iaitu intisari ayat ini. Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya manusia ini melampaui batasan. Melampaui batas ni terbabah lah, terbabah. Lari daripada landasan tu. Kereta api kau keluar dari rel dia lah, terbabah masuk gaum. Kalau kereta kau terbabah jalan raya, masuk. Baik. Bagaimana semua ini? Ar-ra'ahu istaghna. Kerana dia merasa menyombongkan diri dia. Dia rasa dia tak perlu, tak berhajat ke orang, tak berhajat gitu. Dia rasa dia cukup, dia lebih itu dan ini. Mungkin kerana apa yang dia milikinya menjadikan dia berasa tak berhajat lah. Tetapi dengan sebab itulah kadang-kadang dia menjadi terpesong dan terbabas. Terpesong dan terbabas, tersesat dan sebagainya. Baik, kemudian dinyatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik rezeki yang mencukupi. Macam saya sebutkan tadilah. Disebut di sini secara makna saja. Kalam Arabnya, wa khairu rizki ma yakfi. Sebaik-baik rezeki itu yang mencukupi. Macam mana kita tak faham mencukupi? Seperti yang dikatakan tadi, menurut keperluan masing-masing. Ada orang perlu banyak, ada orang perlu sikit, tapi cukup. Yang penting cukup. Dan sebaik-baik zikir yang samar. Apa pula zikir yang samar ni? Teks Arabnya, wa khairu rizki wa khairu zikri al-khafi. Sebaik-baik zikir, zikir yang tersembunyi. Yang tersembunyi artinya yang tidak tahu, yang tidak diketahui oleh orang lain. Dia ada kisah yang menarik tentang perkara ni. Tak apalah saya ceritalah. Kerana benda ni baru ni dah ada hal sikit, saya ceritalah. Kisah asal-usul, bukan kata asal-usul, cerita yang mengaitkan dengan disiplin ataupun kaedah ni. Sebenarnya zikir khafi ni memang dinaskan dalam Al-Quran. Tak nak lagi dah. Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebut dan ingat Tuhanmu dalam dirimu. Itu zikir di dalam hati. Ada orang berpetua begini, kita pernah dengar ada orang berpetua. Dia kata berzikir dalam hati ni bid'ah. Bid'ah tak setarang dah. Dia kata selagi ada mulut, selagi ada lidah, kena berzikir dengan mulut. Tak boleh zikir dalam hati. Pula dah. Macam-macam ragang sungguhlah. Akalah banyak dah lalu. Akalah banyak sangat. Jadi zikir dengan lisan pun ada dalil. Zikir dalam hati pun ada dalil. Zikir bersuara tinggi pun ada dalil. Zikir cara perlahan pun ada dalil. Kena tengok secara keseluruhan. Keseluruhan. Ini macam-macam ragam manusia hari ini. Jadi pertama sekali di sini berkait dengan perkara yang disebut ni, sebenarnya bab pasal yang nak dibahaskan bukan perkara ni, tapi oleh kerana disebut dalam riwayat ni, saya nak mengulas sikit sebagai tambahan. Sebab tadilah kan ada orang kata tak boleh zikir dalam hati ni. Selagi ada lidah ni, kena zikir dengan lidah. Jadi dalam Al-Quran disebut wazkur rabbaka fi nafsika. Sebut dan ingat Tuhanmu dalam dirimu. Dalam hadis disebut iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Bila seseorang tu ingat kepadaku di dalam dirinya. Dalam dirinya, dalam hatilah. Dalam ingatan dia, perasaan dia, fikiran dia, atau mata hatinya. Itu dalam tafsiran tasawuf lah. Maka aku ingat juga kepadanya secara tersembunyi. Jangan terjemah secara salah pula. Apabila seseorang hamba-Ku ingat kepadaku dalam hati dia, aku juga ingat dia dalam hati aku. Padang. Tuhan ada luar dalam pula dah. Ini jangan. Ini adalah gaya bahasa Arab, gaya bahasa musyakalah.
Al-Quran dan hadis dituturkan dalam bahasa Arab, maka kena tengok rahsia bahasa itu, ungkapan-ungkapan dia itu. Jadi zikir dalam hati ini adalah sesuatu yang ada nas. Nak beritahunya memang ada nas dalam Al-Quran. Cuma saya nak khabar tentang metodologi atau manhajnya itu. Ini cerita, nak cerita sikit, tak apalah. Sebab cerita dalam kitab itu ceritalah. Benda ni berlaku pada zaman Syekh Abdul Khaliq Al-Wujdawan, seorang tokoh ulama di Asia Tengah. Satu ketika dulu. Ini zaman kediang sikit ataupun lebih kurang dengan zaman Imam Al-Ghazali. Kediang sikit daripada Imam Al-Ghazali. Dalam lingkungan tu lah. Jadi dia belajar ilmu tafsir. Dia belajar ilmu tafsir dengan seorang guru masa tu namanya Syekh Sadruddin. Jadi bila Syekh Sadruddin mengajar dia ilmu tafsir lah, tiba-tiba sampai kepada tafsiran ayat Al-Quran. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Serulah nama Tuhanmu dalam keadaan merasa rendah diri dan sembunyi. Khufyah ni khafa, sembunyi. Lalu Syekh Abdul Khaliq tanya guru dia, macam mana kita nak laksanakan ayat tadi tu? Ud'u rabbakum, berdoalah, termasuklah berzikirlah di situ. Serulah nama Tuhanmu dan kadang merasa rendah diri dan tersembunyi. Kata dia, kalau kita berzikir berbunyi, tak sembunyi sebab mungkin ada orang dengar. Kalau kita zikir dalam otak kita fikiran, ada yang masih dapat menyelaminya. Siapa dia? Yang dapat selami dalam otak kita? Setan. Setan. Kerana setan ni dia beri upaya untuk menyelami sebahagian daripada jiwa manusia. Tapi tidak semua, sebahagian. Main dalam otak kita ni, dia boleh main, dia boleh pergi lagi. Main dalam fikiran tu dia boleh pergi. Sesuai dengan hadis Nabi. Inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Syaitan ni berjalan mengalir dalam tubuh badan manusia ikut saluran darahnya, ikut pembuluh darahnya, atau mendekati manusia sedekat-dekatnya seumpama manusia dan darahnya sendiri. Seperti itu diberi keupayaan oleh Allah. Jadi kata Syekh Abdul Khaliq, kalau kita berzikir dalam ingatan kita, setan boleh kesang dia tu. Lalu macam mana zikir khafi tu? Sebab zikir khafi ni bila sebut sembunyi ni tak ada orang tahu dah. Tak ada orang tahu. Macam mana? Maka kata Syekh Sadruddin, nanti satu hari dia tak khabar, cuma dia kata satu hari kamu akan didatangi oleh seseorang yang akan mengajarkan kepadamu zikir khafi ni. Itu sejarah dia. Bagaimana kejadian selanjutnya, saya tak sambung cerita tu. Nak khabarnya setakat tu je cerita dia. Nak beritahunya bahawa zikir yang tersembunyinya, hakikat zikir tersembunyi ni tak ada orang tahu, bahkan setan pun dah nak kesang. Dan itu menjadi rahsia di kalangan alim ulama ahli tasawuf. Baik, balik kepada bahasa asal. Jadi itulah yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kalau tak silap saya, inilah tokoh sahabat Nabi yang mustajab doa dia. Beliau ini, kalau tak silap, kalau betulkan saja kalau saya tersalah mengaitkan sahabat ni, tapi saya rasa betul dah kot. Dia ni telah dituduh orang, ada seorang tuduh dia. Saja nak cerita tentang kelebihan sahabat-sahabat Nabi ni, bahawa ada di antara mereka itu yang mustajab doa dia. Ada orang buat tuduhan ke dia, tuduh. Dia kata dia rapah harta orang, ambil harta orang. Jadi dia membersihkan dirinya bahawa dia tak buat begitu, tak begini. Akhir sekali dia tak ada arah, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa. Jadi doa dia tu adalah, saya lupa dah doa dia tu. Sekiranya dia kata kalau dia ni tidak bersalah begini-begini, adalah doa dia tu. Baik, apa yang berlaku? Pada zaman-zaman selanjutnya ada seorang tua. Kalau bahasa Terengganu panggil tua ngatuk. Tua ngatuk ni tua doa lalu. Sampai bulu mata ni panjang dia tutup mata dia.
duduk berjalan tepi jalan. Dia buat benda, hidup kacau orang tina jalan. Orang pun duduk jalan tepi jalan. Hidup kacau. Jadi keadaan dak comel sikitlah. Dolah tua. Bulu kening ni topik dapat tutup mata. Duduk kacau orang puang hok lalu tepi-tepi jalan ni. Jadi gitu perangai dia. Bila orang tanya dia, dah mana menjadi gini? Dia kata, aku terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Kalau tidak salah, kalau silap saya. Tak mungkin, kalau saya silap, tokoh sahabat ni tolong betulkan. Aku terkena doa tu. Dia berasa diri dia tu, panjang umur tapi dalam keadaan dok comel tu. Terkena doa seseorang. Na'udzubillah min zalik. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada terbit atau terbenam matahari melainkan di sisinya ada dua malaikat yang berseru. Seruan itu dapat didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Ni dua makhluk ni tak dengar. Makhluk-makhluk lain dengar seruan malaikat ni. Sebab apa? Kerana manusia ni, dua makhluk ni lah, manusia dan jin inilah makhluk yang ditaklifkan Allah. Yakni manusia, makhluk yang diuji oleh Allah dengan ujian taklif. Satu makhluk kau boleh nampak, manusia kita ni lah, ada akal, ada nafsu, ditaklifkan Allah dengan diuji dengan perintah syaraknya tu. Ada suruhan, ada larangan. Hak lagi tu makhluk ada nampak. Dah nampak depan mata. Tapi diyakini wujudnya dengan nas Al-Quran, dengan nas hadis dan dengan pengalaman-pengalaman orang yang pakar dalam bidang dia tu. Kewujudan makhluk ni yang juga ada akal, ada nafsu dan aspek-aspek lain yang menyerupai manusia. Dari segi makan minum, berkeluarga, berzuriat dan sebagainya. Sama. Dua-dua makhluk ni ditaklifkan oleh Allah dengan hukum syarak. Maksudnya perintah Allah, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah bukan saja ditujukan kepada manusia, tapi juga ditujukan kepada golongan jin ini. Baik, jadi kata Abu Darda meriwayatkan hadis Nabi ini, dia kata, bila terbenamnya matahari ini, maka adalah dua malaikat yang akan berseru tu dengan seruan, yang seruan tu makhluk-makhluk lain boleh dengar belaka seruan tu. Tapi ada yang dengarnya manusia dan jin. Tak dengar sekarang. Tak dengar seruan malaikat ni. Baik, apa seruannya? Hai sekalian manusia, silalah kembali kepada Tuhan. Seruan mengajak manusia supaya balik kepada asal. Kalau kita terbabah, kita terpesong, balik kepada jalan yang lu. Kalau kita ni hanyut, balik kepada kalang. Kalau kita ni terjatuh dalam keburukan kejahatan, balik kepada kebaikan. Itu seruannya, supaya kembali kepada Allah. Perintah-perintah supaya kembali kepada Allah ni dalam Al-Quran digunakan dalam berbagai terma. Ada menggunakan perkataan taubah, kembalilah, bertaubatlah kepada Allah. Ada kalanya menggunakan perkataan inabah, kembalilah kepada Allah. Dan ada yang lebih khusus sikit dengan mana inabah al-aubah, balik juga. Tiga-tiga ni makna balik kepada Allah pada tahapan yang berbeza, pada peringkat yang berbeza. Baik, jadi seruannya itu, hai sekalian manusia, silalah kembali kepada Tuhan, balik kepada Tuhan. Sesungguhnya yang sedikit tetapi mencukupi itu lebih baik dari yang banyak hingga melalaikan dan menyesatkan. Itu seruan. Sikit tapi cukup. Cukup keperluan kita, cukup pada perasaan kita. Ukuran situ. Keperluan kita pun cukup, perasaan kita pun cukup. Jangan saja cukup keperluan, perasaan tak cukup. Ini kacau. Ini kacau sikit. Ini lebih baik dari yang banyak hingga melalaikan, berbanding dengan banyak tapi menjadikan kita terbabas, menjadikan kita terpesong, menjadikan kita tersesat dan sebagainya. Ini tidak, kadang yang tidak baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala,
wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Suratul Qasas ayat 77 ni. Yang bermaksud pergunakan semua yang diberikan Allah kepadamu itu, iaitu yang berupa hidup, panca indera, akal, fikiran, tenaga dan harta kekayaan dan sebagainya lah, yang dikurniakan Allah ni macam-macam. Gunakan itu untuk mencapai kebahagiaan dan keuntungan akhirat. Kita guna akal fikiran kita, kebijaksanaan kita, kemahiran kita, tenaga kita, masa kita, harta kekayaan. Allah kata gunakan itu untuk tujuan mencapai kebahagiaan akhirat. Yakni gunakan itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu maksudnya. Dan jangan kau lupakan bahagiamu daripada dunia. Tetapi dengan kurnia itu juga perlu digunakan untuk memenuhi keperluan hidup duniawi kita. Jadi dengan erti hal-hal yang bersifat duniawiyah ini ada dua kegunaannya. Satu, kegunaan untuk keperluan kehidupan kita. Yang kedua, benda yang sama digunakan untuk tujuan mencapai kebahagiaan akhirat atas benda yang sama. Sebab itu ukuran dunia dan dunia ni bukan atas benda. Ini kadang-kadang berlaku kekeliruan sikit dalam memahami perkara ni, dalam memahami realiti dunia yang disebut oleh ulama-ulama ahli tasawuf lah. Dunia ni disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis. Tapi apa inti sebenarnya itu kena tengok uraian ulama. Sebab dalil-dalil berbeza-beza. Ada dalil yang menegatifkan dunia. Banyak. Ad-dunya kilabu. Ad-dunya apa ni? Dunia ni macam bangkai. Wa talibuha kilabu. Dunia ni adalah bangkai. Orang yang cari dia itu adalah anjing-anjing. Ada menegatifkan dunia. Dan banyak lagi lah dalil yang menyebut dunia dalam bentuk yang negatif. Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unu ma fiha. Dunia ni dilaknat dan segala apa yang ada padanya itu. Buruk dah molek. Tapi ada pula dalil-dalil lain yang mempositifkannya. Antaranya yang Nabi sebut, sebaik-baik harta itu ni'mal malu, berkurang, saya lupa pantan asal dia, kalau tersilap betulkan, li rajuli salih. Sebaik-baik harta itu ialah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang baik. Hadis ini mempositifkan harta. Jadi kalau kita nak pakai hadis mana, nak negatif ke positif? Ini sini kita perlu kepada huraian ulama. Sebab dalil-dalilnya bermacam-macam, perlu kena tengok. Jadi ulama termasuk Al-Ghazali kata gini, kesimpulan mudahnya. Nak kait di sini, kait bila Allah Ta'ala suruh, berdasarkan ayat ni Allah Ta'ala suruh kita supaya dengan apa yang dikurniakan Allah kepada kita tu, carilah untuk kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa keperluan bahagian duniawi. Maksudnya atas benda yang sama, guna untuk kebahagiaan akhirat atas benda tu juga, untuk keperluan dunia pun daripada benda tu juga. Dah guna yang jadi gini. Tengok benda tadi. Balik kita tengok daripada dunia dan ni, ada yang menegatifkan dia, ada yang mempositifkan dia. Jadi kalau begitu, kata ulama, terutama ulama tasawuf, dia kata dunia dan dunia ni bukan atas benda, tapi atas keadaannya tu, penggunaannya. Jadi kita nak katakan dunia itu bukan dunia ke, tengok atas kegunaan dia tu. Baik, maka ulama tasawuf beri kita penjelasan macam ni. Dia kata apa yang disebut dunia yang negatif ni, segala apa yang menjauhkan kita daripada Allah, menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala dan mencelakakan hidup akhirat kita. Itulah dunia. Jadi dunia ni bukan benda, sifat satu benda. Ada tak ciri ni? Menjauhkan kita daripada Allah dan mencelakakan kehidupan akhirat kita. Itu dunia yang buruk, negatif.
Adapun yang bukan dunia ini, sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendatangkan manfaat akhirat. Sifatnya gitu, mendekatkan kita kepada Allah dan mendatangkan manfaat akhirat. Jadi dunia ni bukan atas benda tapi atas sifat. Sekarang kita tengok atas satu barang. Ada emas toko. Emas toko. Harga mungkin 1 juta. Milik emas toko. Kita nak kata ni dunia ke bukan dunia? Dunia dengan makna buruk tadilah. Atau bukan? Tengok. Pertama sekali, bagaimana dia dimanfaatkan. Dan memanfaatkan benda ini bergantung pada pemiliknya. Sebab itu Nabi kata tadi, sebaik-baik harta itu adalah harta yang lirajuli soleh, harta yang dimiliki oleh orang yang baik. Maksudnya baiknya harta itu atas pemilik dia. Kalau pemilik dia molek baik, maka harta itu akan jadi baiklah. Maksudnya dia bukan lagi dengan makna dunia yang buruk. Sebab apa? Dia bergantung pada pemilik dia yang akan gunakan dia pada perkara yang baik. Itu bendanya. Atas penggunaan. Kemudian bila kita tengok hadis Nabi yang sebut, ad-dunya mal'unun ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Sekerat dunia ni dia laknat, celaka. Dan segala apa yang ada padanya illa zikrullah. Tengok pengecualian, kecuali zikir, wa ma wala atau kama qala, kecuali zikir. Hak tadi khabar umum, dunia ni dicelakakan, laknat dan seluruh apa yang ada padanya tu celaka, kecuali zikrullah. Artinya apa? Semua dunia ni sekiranya terpisah daripada hubungan dia dengan Allah, memang kecelakaan, dunia yang negatif. Tetapi benda yang sama, sekiranya ada hubungan dengan Allah, mendatangkan redha Allah, semuanya itu dijadikan alat untuk mengabdikan diri kepada Allah, maka dia dikecualikan daripada kecelakaan. Jadi hendaklah kita faham konsep dunia ni bukan atas benda tapi atas penggunaan. Dan penggunaan itu pula bergantung pada pemiliknya tu, soleh ke tak soleh. Itu bendanya. Maka sebab itu kita tengok Nabi ada beri pesan kepada sahabat. Ini kita faham sebab apa kadang-kadang berlaku kecelaruan dalam memahami makna dunia. Kita tengok rumah orang besar sikit, ni dunia sungguh. Kadang-kadang kita tengok kawan ni tak ada rumah. Zuhud umur ni. Pandangan itu tidak tepat dan mungkin tidak betul. Sebab apa? Ukuran dunia bukan situ. Ukuran pada sifat ni. Maka Nabi pernah pesan, mula-mula sekali tak apalah saya anyuk lain sikit maknanya. Kuliah pun lain sikit. Mudah-mudahan memahamkan kita tentang konsep ni. Konsep yang dikatakan dunia celaka tu apa? Nabi pesan, Nabi kata, mula-mula Nabi beritahu dunia itu hulwatun khadirah kama qala. Saya lupa perkataan-perkataan awal tu. Dunia ni Nabi kata sesuatu yang penuh kenikmatan lah, menjadi tarikan orang. Penuh nikmat, penuh kelezatan, penuh kesukaan. Khadirah ni pula menarik perhatian, cantik, menarik perhatian, memukau pandangan dan sebagainya. Itu ciri dunia, Nabi kata. Tapi Nabi tak larang. Nabi kata menjauhkan diri, jangan ambil. Nabi tak kata macam tu. Tapi Nabi ajar cara nak ambil. Isunya sekarang pada cara ambil. Baik buruk dunia ni bergantung kepada cara orang ambil. Lalu bagaimana? Kekunci yang Nabi beritahu ni sangat jelas. Faman akhazahu bitibi nafsin burikalahu fih, kata Nabi. Sesiapa yang ambil dunia ni bitibi nafsin, dengan jiwa yang baik, maka dia berkat. Apa makna berkat? Banyak kebaikannya. Siapa yang ambil dunia, tak kira sikit ke banyak ke, tapi dia ambil bitibi nafsin, dengan jiwa yang baik, maka apa yang dia ambil itu akan jadi keberkatan untuk diri dia. Berkat. Apa erti bitibi nafsin? Jiwa yang baik ni. Jiwa yang baik ni antara makna-maknanya, pertama sekali jiwa yang ada iman, yang ada keyakinan. Antara keyakinannya, keyakinan kepada takdir Allah, keyakinan kepada taksim, pembahagian Allah. Maksud kalau ada bahagianku, dapatlah bahagianku. Tak ada bahagianku, tak ada lah. Kemudian kalau dia dapat banyak, senang, kaya-raya, dia bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala kurnia ke dia. Dia tak jadi sombong kerana dia sedar takdir ni, pembahagian ni.
Kalau ditakdirkan dia boleh sikit, dia tak putus asa. Dia tak putus asa, dia tak kecewa. Kerana dia tahu qada aku banyak ni je. Boleh banyak, dia tak jadi sombong. Boleh sikit, tak putus asa. Itu BTB nafsin, jiwa yang ada keyakinan ini. Apalagi mana jiwa yang baik, BTB nafsin, jiwa yang tidak dikuasai oleh sifat tamak. Bahkan jiwa yang ada sikap qanaah. Ada banyak, ada sikit ni, alhamdulillah cukup. Tambah lagi beri, syukur alhamdulillah, cukup juga. Banyak pun cukup, sikit pun cukup. Itu qanaah. Bila sebut qanaah, tidak ada tamaknya itu, tidak ada hasaknya dan sebagainya. Itu BTB nafsin. Itu dari aspek batin. Aspek zahirnya, dengan jiwa yang baik ni, orang yang ambil dunia, dia ambil kira halal dan haram. Dia tahu pagar dia tu, mana boleh ambil, mana tak boleh ambil, mana patut ambil, mana tak patut ambil. Jadi sesiapa yang mengambil dunia dengan pedoman-pedoman ni, maka dikira dia mengambil BTB nafsin. Dia ambil dunia dengan jiwa yang baik. Banyak mana tak ada kira, tak ada ukuran. Lalu apa persifatan Nabi? Burikalahu fi, berkah. Apa yang dia ambil itu berkah. Banyak kebaikan untuk dia, dunia dan akhirat mudah-mudahan. Cuma Nabi beri pedoman mangsa lagi. Kena tahu, kena imbang pedoman mangsa lagi ni. Faman akhazahu bi isyrafi nafsin. Siapa yang ambil dunia ni bi isyraf, yakni didorong, dikendali, dikontrol, dibimbing oleh hawa nafsu buruk dia tu, lam yubarak lahu fi, tak akan berkah, tak ada berkat dalam hidup dia. Apa isyrafi nafsin? Apa itu isyraf? Yang dikendali, yang didorong, yang diarahkan, yang dibimbing, yang dibawa oleh dorongan hawa nafsu buruk. Kita fahamlah nafsu buruk ni dorongan ni tak ada lain. Tamak, sombong, gila, macam-macam. Siapa? Itu aspek batin. Aspek zahir pula, tidak kira. Pagar kat mana, ia langgar belaka. Tidak kira jalan. Jalan tidak kira. Langit putih tidak kisah dah. Ia faham dah kira jalan ni belaka. Ni lesat. Ni siapa yang ambil dunia atas pedoman-pedoman ni, buruk batin dia, buruk dari aspek ini, lam yubarak lahu fi. Lalu apa tamsilan Nabi? Tamsilan yang sangat bermanfaat untuk kita, yang sangat bererti. Memang apa yang Nabi beritahu tu semuanya baik. Cuma hak ni sangat terkesan kalau kita fikir. Nabi tamsilan yang sangat mudah, tapi renungan cukup untuk menyedarkan kita. Nabi kata, fakana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Dia adalah seumpama orang yang makan tapi tak pernah rasa kenyang. Makan semua popek, makan popek betul. Makan kakak telan, kakak makan, tapi kenyang dok. Demikianlah orang yang mengambil dunia bi isyrafi nafsin lam yubarak lahu fi. Dia tak akan dapat keberkatan. Jadi balik sini, balik kesimpulan dah sampai sini tu, balik kepada ayat yang didatangkan oleh yang mensyarahkan hadis ayat ini, iaitu kita disuruh menggunakan apa-apa yang Allah Taala kurniakan, rezeki-rezeki tadi itu untuk manfaat dunia dan manfaat akhirat. Sekiranya kena cara, semuanya itu akan jadi baik untuk kita semua. Jadi sekadar itu saja dulu kuliah untuk malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahu akbar, Allahu akbar.